Selamat pagi dan selamat sejahtera. Baik, hari ini Pendidikan Moral tahun 6, 20 Mei 2021. Masih lagi pada unit yang sama iaitu Sayangi Alam Sekitar, Hargai Kehidupan dengan SP 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4. Masih lagi kita nak belajar dan objektif pembelajaran kita pun masih sama seperti semalam. Kita nak tahu cara-cara kita nak menyayangi alam sekitar, cara kita tahu kenapa pentingnya kita sayangi alam sekitar dan kamu dapat ceritakan apakah perasaan kamu apabila kamu dapat menyayangi alam sekitar dan dapat melaksanakan aktiviti menjaga alam sekitar. Tapi hari ini cikgu nak fokuskan kepada tajuk kita, kepupusan hutan. Kita nak bercerita mengenai hutan. Okey, teruskan ya. Baik, sebelum kita teruskan, kita kenali dulu apa itu hutan. Okey, hutan merupakan kawasan yang ditumbuhi pokok secara meliar dan bercampur-campur. Hal ini bermaksud hutan ni adalah satu kawasan yang ditanam, yang ada banyak pokok. Okey, pokok ni pula bukannya pokok yang ditanam. Sebaliknya, pokok-pokok yang ada dalam hutan ini adalah pokok-pokok yang tumbuh sendiri, ya, bukannya ada orang yang membentuk hutan tu. Okey, hutan ni mempunyai banyak spesies pokok. Ada bermacam-macam jenis pokok. Ada pokok renek, ada pokok melilit, ada pokok yang berkayu seperti meranti semua tu, yang berharga ya. Jadi dalam hutan ni ada pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Okey, itu mengenai hutan. Baik, kita lihat slide yang seterusnya. Baik. Apakah kepentingan hutan kepada kita? Okay, tengok yang pertama. Kepentingan hutan ialah sebagai kawasan tadahan air. Baik, hutan merupakan tempat penampungan air yang paling efektif ya. Hutan ni membantu kita mendapatkan sumber air, okay, untuk meneruskan kehidupan kita. Yang kedua, hutan ini adalah satu cara untuk menstabilkan peratus oksigen di permukaan bumi kerana kita tahu tumbuh-tumbuhan adalah pembekal oksigen kepada kita yang melakukan proses fotosintesis boleh menghasilkan oksigen. Okey? Kalau tak adanya tumbuh-tumbuhan ataupun semakin kurang tumbuh-tumbuhan bermakna kadar karbon dioksida dalam dunia ni, dalam bumi ni akan semakin tinggi. Ya, kita tahu ya karbon dioksida memang tidak baiklah kalau terlalu banyak dalam bumi ini. Baik, yang ketiga ialah habitat bagi flora dan fauna yang juga merupakan sumber makanan kita. Okay, kalau kita tahu kat dalam hutan ni ada banyak tumbuhan, ada haiwan, okay, yang menjadi sumber makanan kita. Yang keempat, hutan adalah penampan hakisan semasa hujan menyirami bumi. Okey, dengan adanya hutan, pokok-pokok ini, hutan ni membantu daripada sehakisan tanah berlaku. Dengan adanya hutan ni sebagai penampan ataupun penahan daripada hakisan. Yang kelima, hutan merupakan kawasan pelancongan yang boleh menjana ekonomi negara. Kalau kita tengok pemandangan yang cantik, cikgu tunjukkan dalam pelajaran sebelum ni kan, hutan yang cantik tentulah menarik perhatian para pelancong untuk datang berlawat. Okey. Baik. Namun begitu, dewasa ini banyak
aktiviti yang boleh menyebabkan kepupusan hutan. Okey, kita lihat keratan akhbar yang cikgu nak kongsikan ni. Baik, ini tengok kemusnahan hutan dunia melebihi keluasan Jerman. Okey, besar. Maknanya dah banyak hutan-hutan yang diteroka, yang ditebang, yang diusik ya, yang boleh mengganggu ekosistem bumi. Okey, kalau kita tengok, ini adalah kawasan hutan yang telah dimusnahkan. Okey? Ni. Kita tengok yang kedua ni. Okey? Yang ini dekat je dengan kita, itu di Segari. Kemusnahan hutan simpan Segari Melintang. Okey? Dekat je. Ni kita lihat bagaimana hutan ini diteroka dan menyebabkan kerosakan hutan. Okey? Jadi kita tengok berdasarkan gambar tadi, keratan akhbar ni kita lihat ada 3 faktor utama yang menyebabkan kepupusan hutan ataupun kemusnahan hutan ini. Yang pertama, masalah pembalakan haram. Okey, kita tengok apa yang ditulis kat situ. Menurut laporan Trade Record Analysis of Fauna and Flora, menyatakan di antara 1986 hingga Jun 1990, 500,000 hektar hutan di Malaysia ditebang di kawasan yang dibenarkan. Hanya 320,000 hektar. Okey, daripada 500 tu yang ditebang tu, tapi sebenarnya yang dibenarkan berlaku penebangan adalah sebanyak 320,000 sahaja. Tapi yang berlaku 500,000. Lihat, masalah pembalakan ini begitu serius. Banyak pokok yang ditebang melebihi yang dibenarkan. Okey, pembalakan haram ini menebang spesies pokok yang dilindungi seperti meranti dan cengal. Kita tahu kayu meranti, kayu cengal ni kayu yang mahal ya, yang mempunyai permintaan tinggi dalam pasaran, terutamanya nak buat perabot, nak buat pembangunan. Okey, yang C tu, membalak di kawasan perlindungan seperti kawasan hutan simpan, taman negara. Kawasan-kawasan yang diwartakan ataupun dah dihaskan supaya jangan berlaku pembalakan pun masih berlaku pembalakan. Okey, apabila kegiatan pembalakan ini dijalankan, ia juga memusnahkan kehidupan lain. Bila berlaku pembalakan ni, bukan saja pokok ditebang, tetapi juga pokok-pokok yang kecil juga menjadi mangsa ya. Tadi cikgu dah sebutkan dalam hutan ni ada pelbagai jenis pokok. Pokok yang tak terlibat pun dimusnahkan kerana apabila pokok ditebang, tentu pokok itu akan tumbang di atas pokok-pokok lain. Hal ini juga menyebabkan haiwan atau fauna di situ lari ataupun mati ya. Okey, faktor yang kedua ialah pembakaran hutan. Sama juga dengan pembalakan haram. Pembakaran hutan ini juga menyebabkan hutan kita terpupus. Tengok sajalah tiap-tiap tahun kita mesti ada mengalami masalah jerubu yang berpunca daripada pembakaran hutan. Kita tengok pembakaran hutan secara terbuka yang berlaku di Kalimantan dan Sumatera. Ini menyebabkan spesies terancam akan musnah. Okey, itu pembakaran terbuka. Yang ketiga ialah pembukaan tanah baru. Yang ini maksud kita teroka tanah, kita tebang-tebang hutan tu untuk buka satu kawasan baru. Contohnya kawasan perumahan, kawasan pertanian. Contoh di sini pembukaan kawasan pertanian baru seperti pembukaan tanah rancangan Felda, Fekra tu semua memusnahkan tumbuhan dan haiwan. Okey, ini walaupun untuk pembangunan tetapi itulah salah satu faktor yang menyebabkan kepupusan hutan. Ada lagi beberapa faktor lain yang menyebabkan kemusnahan hutan. Antaranya ialah peningkatan suhu dunia. Okey,
Peningkatan suhu dunia ini juga memusnahkan hutan. Apabila suhu dunia tinggi, kita tahu bila cuaca panas, tentulah tumbuh-tumbuhan dan haiwan dalam hutan ini boleh terjejas. Okey, selain itu ialah pencemaran. Pencemaran juga menyebabkan hutan-hutan terjejas. Okey, tapi ketiga-tiga faktor yang di atas adalah faktor utama yang menyebabkan kepupusan hutan. Baik. Baik, kita lihat pula apakah kesan kemusnahan hutan. Jadi apabila berlaku kemusnahan hutan, yang pertama adalah kepupusan haiwan dan tumbuhan iaitu flora dan fauna. Bila berlaku kemusnahan kepada hutan ni, haiwan akan mati, pokok akan mati, akan terganggu pembesarannya. Okay, ini menyebabkan kerugian kepada kita. Yang kedua ialah peningkatan suhu bumi. Tadi kita dah tahu ya, tumbuh-tumbuh hijau ini menampan suhu yang diterima daripada matahari. Jadi kalau tak ada pokok-pokok hijau ni, tentu suhu bumi akan meningkat. Yang ketiga ialah berlaku hakisan tanah. Tadi kita dah cakap hutan sebagai penampan hakisan. Jadi bila tiada sesuatu untuk tahan tanah ini daripada terhakis, berlakulah hakisan tanah yang boleh menyebabkan tanah runtuh, boleh berlaku banjir besar ya. Okey, yang keempat ialah perubahan landscape, perubahan persekitaran. Tentulah persekitaran landscape bumi ini akan berubah. Okey, itulah kesan kemusnahan hutan. Kita lihat apakah cara kita nak mengatasi kepupusan hutan. Okey, cara yang pertama. Okey, kita tanam semula pokok. Okey, banyak sekarang ni aktiviti tanam-tanam pokok semula kalau dekat sini ada tanam pokok bakau semula kan. Itu adalah satu cara untuk atasi kemusnahan hutan. Selain itu, kita wujudkan kawasan eko pelancongan. Hal ini bermaksud kita mewujudkan satu kawasan pelancongan yang distruktur atau dirancang dengan baik tanpa menjejaskan terlalu banyak kawasan hutan. Jadi kita wujudkan kawasan pelancongan yang ekonomi yang tidak menjejaskan terlalu banyak hutan. Kemudian kita menguatkuasakan undang-undang. Ini adalah langkah yang boleh kerajaan lakukan untuk mengekang atau mengurangkan pembalakan haram, kemusnahan hutan. Kita tingkatkan denda hukuman kepada orang yang membuat kesalahan yang boleh menjejaskan hutan. Selain itu, kita buat kempen kesedaran mengenai kepentingan hutan kepada kita. Okey, ada lagi. Okey, kita melakukan penebangan terpilih. Maknanya kita kawal penebangan pokok-pokok ini. Okey, jangan pokok-pokok yang berharga ini kita tebang. Okey, terpilih. Okey. Kemudian mewartakan hutan simpan dan taman negara. Kita wartakan banyak lagi hutan sebagai hutan simpan dan taman negara. Kemudian kita pihak Jabatan Hutan juga boleh mengadakan rawatan silvicultur, iaitu kita buat rawatan kepada pokok-pokok ni, bagi baja, kita tanam semula, kita buatlah rawatan supaya pokok ini dapat hidup dengan lebih baik. Okey? Itu cara atasi kepupusan hutan. Baik, itu tadi pelajaran kita pada hari ini mengenai kepupusan hutan. Hutan merupakan salah satu elemen yang terbesar dalam alam sekitar kita. Jadi kita perlu menghargai alam sekitar ini dengan mengelakkan kemusnahannya. Baik, tadi kamu dah belajar faktor-faktor, kesan dan juga cara mengatasi kepupusan hutan. Jadi cikgu harap kamu dapat melengkapkan modul kamu dengan baik. Baik, setakat ini dulu kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.